So, untuk hari ni Ellie nak share macam mana kita boleh masak telur. Bukan sebarang telur. Kita masak telur omelette fluffy hari ni. Dua-dua ni adalah bilangan telur yang sama, cuma teknik je yang berbeza. Tak ada penambahan bahan, babe. 2 biji telur je dua-dua ni. Okay, typically selalunya kalau kita nak masak kita punya omelette kan, kita bancuhkan telur tu. Lepas tu kita gorengkan dia macam ni. Macam tu je lah kan. Selalunya kalau kita pakai 2 biji telur, dapatlah besar macam ni. Sama juga dia punya bahannya. Korang kena ada 2 biji telur. Lepas tu ada 2 mangkuk. 1 mangkuk kecil dan 1 mangkuk besar. Korang dulu ada ustazah cakap telur ni kena basuh dulu sebelum masak. Sampai sekarang Ellie basuh. Make sure tak ada tarik lah dekat telur tu ya. Kalau korang nak pakai 2-2 mangkuk sama saiz pun boleh juga. Tapi tengok ni macam Ellie ni. Ellie dah confused dah. Kenapa kita kena ada 2 biji mangkuk? Sebab kita nak asingkan antara telur putih dengan telur kuning tu. Pastikan ada mangkuk yang besar yang boleh muatkan telur putih tu. Sebab kita nak pukul dia kejap lagi. Lepas kita dah selesai asingkan telur kuning dengan telur putih tu, kita perasakan telur kuning kita. Masukkan garam dengan black pepper sikit. Lepas tu kacaukan telur kuning kita sampai dia kembang. So sekarang ni kita nak siapkan kita punya telur putih pula. Macam ni Ellie akan masukkan cream of tartar. Tapi kalau korang tak masukkan pun tak apa. Yang ini dah Ellie ada kat rumah, Ellie pakailah. Kalau nanti tak pakai nanti sayang. So lepas tu kita pukulkan dia sampai kembang. Macam ni. Sampai bila korang tarik korang punya whisk tu, dia ada peak macam ni. Lepas tu kalau berani terbalikkan mangkuk korang tu. Sepatutnya meringue yang elok tak akan jatuh daripada mangkuk korang tu. Kalau dia jatuh tu, maksudnya tak cukup kembang lah tu, kena pukul lagi. Okey, sekarang ni kita nak campurkan telur kuning kita dengan meringue kita yang kita pukul tadi. Tapi kita tak campurkan terus telur kuning tu. Kita ambilkan sedikit meringue kita tadi tu, kita campurkan dengan telur kuning kita macam ni. Bila dia dah mix elok, lepas tu colour pun macam ni, macam kuning cair macam tu, barulah kita campurkan balik ke dalam kita punya meringue tadi tu. Sebab kalau korang tak buat macam ni, nanti nak gabungkan antara telur kuning dengan meringue tu susah sikit. Bila kita buat macam ni, barulah dia mesra. Ellie cukup suka mixkan meringue macam ni. Soothing gila. Korang pun sama ke? Kita kautkan meringue tu pelan-pelan Jangan pukulkan dia pula. Nanti tak basah-basah dia bantat dah pula. Okay? Dah siap dah adunan kita. Nampak beza adunan kita tu? Berbeza kan? Okay, so sekarang ni dah siap dah kita punya adunan. Panaskan kita punya kuali dan letakkan sedikit mentega. Kena letak sikit sebab nanti takut melekat. Kalau melekat tu satu masalah betul nak kautkan dia tu. So lepas tu ratakan omelette korang tu sekeliling pan korang. Kalau nampak dia macam ada berlubang-lubang sikit tu, kautkan dia pada tengah tu, letakkan ke tepi. Lupa pula nak pesan, api tu jangan kuat Kalau kuat nanti hangit belah bawah tu. Dan lepas tu kita tutupkan kita punya kuali tu supaya dia steam dekat dalam tu. Korang jangan lupa untuk godek-godekkan dia lah bagi dia tak melekat. Lepas tu angkat, check belah bawah tu, make sure dia tak hangit. Nampak tu, lembut gila telur kita. Dah terkoyak lah pula. Okay, nanti bila korang angkat tu akan nampak dia macam reduce sikit kan. Korang jangan gabra pula, memang biasalah tu. Nak tahu dia masak ke tak, korang tekan-tekan atas tu, dia dah macam tak melekat dah. Maksudnya dah masak lah tu. Korang nak hidangkan macam ni pun boleh, ataupun Ellie sarankan korang lipatkan dia. Pelanting pula dia, degil betul. Kita lipatkan dia. Lepas tu kita tekan-tekankan dia lah bagi dia elok macam ni. Barulah macam bentuk omelette kan. Sekiranya kalau korang punya tengah tu tak berapa nak masak, korang boleh masukkan dekat dalam microwave ataupun masuk sekejap dekat dalam oven. Dah masak dah kita punya telur fluffy kita. Nampak tu dia punya goyang-goyang tu. Geram aku. Macam tu je, senang je kan. Boleh nampak kan beza omelette biasa dengan omelette yang kita buat dengan teknik tadi. Padahal kita pakai bilangan telur yang sama. Dia punya tekstur dia dekat belah luar tu dia macam crispy sikit. Belah dalam tu memang lembut macam sponge. Okay lah, kita rasa ya. Lepas tu kalau korang nak tambahkan inti dekat dalam tu, nak masukkan cheese ke, nak masukkan turkey bacon ke, nak masukkan ayam ke, sayur ke apa ke, boleh juga babe. Cuma dekat dalam resepi ni Ellie nak tunjuk lah yang korang boleh buat benda ni menggunakan telur sahaja. So lepas ni korang pula cuba, okay?